Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang perbandingan pentadbiran awam di antara negara Indonesia dan Singapura. Saya Fauzana binti Azuddin, nombor matrik 251393. Ini merupakan latar belakang Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Ia adalah negara kepulauan yang terletak berhampiran dengan Malaysia. Dengan Filipina, Australia, Papua New Guinea, ia merupakan penduduk kira-kira 254 juta orang, keluasan 2 juta kilometer persegi. Indonesia mengisytiharkan kemerdekaannya pada 17 Ogos 1945 setelah pengaruh kolonial dari Belanda dan Jepun. Di sini disertakan maklumat sosioekonomi. Pendapatan rata-rata penduduk Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Produk domestik kadar per kapita mencapai rupiah 39.1 juta atau USD 4.174.9. Perkembangan ekonomi dan kewangan Indonesia terdapat 4 sektor, iaitu sektor perakaunan, sektor kewangan pemerintah, sektor nyata dan sektor luaran. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang 21.82% dari penduduk desa sumber penghasilan utama pada subsektor perikanan. Kadar inflasi meningkat sebanyak 2.72 pada tahun 2019 dan menurun sehingga 1.68 pada tahun 2020. Indonesia merupakan kawasan yang strategik kerana lokasinya didampingi oleh dua benua, iaitu Indonesia, dua lautan yang besar. Indonesia dikatakan memiliki wilayah strategik bagi tujuan ekonomi antarabangsa. Wilayah Indonesia termasuk dalam jalan antarabangsa yang menghubungkan laut dan udara. Ini disokong oleh perkembangan ekonomi Indonesia, terutama di zon ekonomi eksklusif yang menghala sejauh 200 batu dari garis pantai Indonesia. Jumlah pelancong asing yang masuk dalam negara Indonesia pada tahun 2020 ialah 4,52,923 orang. Hubungan dengan negara luar. Negara Asia yang mempunyai hubungan dengan Indonesia adalah Jepun, Korea Selatan, India dan Vietnam. Dari segi hubungan keselamatan, Indonesia mempunyai hubungan dengan Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan Rusia. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia juga memiliki masalah dalam hal permodalan. Dalam perkembangannya, Indonesia lebih memilih untuk menggunakan cara mudah dan cepat untuk membiayai ekonomi dengan menggunakan hutang luar negeri yang diperoleh daripada hubungan dua negara, hubungan pelbagai halal, hubungan komersial, hubungan baik dengan pembekal dan sebagainya berjumlah sebanyak lebih puluhan milion USD bagi setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saliza Izzati binti Muhammad Saleh. Saya akan membentangkan tentang latar belakang umum Singapura. Latar belakang umum Singapura. Singapura adalah salah satu negara di Asia yang mempunyai populasi penduduk sebanyak 5.69 million setakat Jun 2020. Terletak di hujung selatan Semenanjung Melayu, 137 km di utara garisan Khatulistiwa di Asia Tenggara. Menjadi sebahagian daripada negeri-negeri Selat pada tahun 1826 dan mencapai kemerdekaan pada 1965. Maklumat sosioekonomi Singapura. Jumlah pendapatan isi rumah pada tahun 2020 adalah USD 9425 pada 2019 dan pada 2020 9189 USD. Purata bulanan pendapatan isi rumah dari pekerjaan isi rumah yang tinggal meningkat 5 tahun kebelakangan, iaitu daripada 2015 ke 2020 sebanyak 5.2% secara kumulatif atau 1.0% setahun secara nyata syarat. Jumlah pemasukan pelancong asing pada 2020 adalah sebanyak 2742442 orang.
Pelabuhan Singapura penyumbang kepada ekonomi, tetapi satu keperluan penting kepada ekonomi negara Singapura yang kekurangan tanah boleh guna dan sumber asli. Singapura sangat bergantung kepada sumber asli yang diimport yang kemudiannya diproses menjadi produk seperti wafer dan minyak yang ditapis yang akhirnya dieksport untuk menjana pendapatan. Seterusnya kita tengok statistik inflasi Singapura pada 2017 sehingga 2021 dan statistik pengangguran Singapura. Indeks harga utama Singapura jatuh ke deflasi buat kali pertama dalam lebih satu dekad pada bulan Februari 2020. Harga jatuh kepada 0.1% dari tahun 2019. Kadar pengangguran pula telah meningkat sejak suku pertama 2018 ketika pengangguran berada pada kadar 2% dan sebelum pandemik COVID-19 memburukkan keadaan. Ia semakin berkurang pada November 2020 dan kali pertama sejak pandemik COVID-19 berlaku. Kadar pengangguran turun kepada 3.3% pada November 2019 berbanding 3.6% yang dicatat bagi Oktober dan September 2020. Seterusnya, hubungan dengan negara luar, international organisation. Singapura mengadakan terdapat hubungan dengan negara luar seperti APEC, Interpol dan G20. Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Syahira binti Alias, nombor metrik 258131. Berikut merupakan sistem pentadbiran Indonesia. Latar belakang, Indonesia penganut ajaran pemikiran tentang pemisahan kekuasaan. Ajaran tersebut dipengaruhi 3 kekuasaan di dalam negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masing berdiri sendiri, iaitu kekuasaan perundangan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang atau yang merupakan fungsi pemerintahan, dan kekuasaan persekutuan, keamanan dan hubungan luar negeri. Ikut merupakan pengubahsuaian dalam ekonomi di Indonesia, kemajuan kegiatan pertanian perladangan, kemunculan ekonomi komersial. Semasa di Pulau Jawa, pentadbiran Raffles amalkan sistem ekonomi bebas berdasarkan kepada sistem pertanian persendirian yang membayar cukai tanah ganti sistem kerah. Cukai tanah dibayar ikut kesuburan dan daya pengeluaran tanah, bayar dalam bentuk wang tunai atau hasil tanaman. Tanah bumi peribumi disewa kepada pengusaha luar melalui kontrak penyewaan tanah. Kegiatan ekonomi komersial secara besar-besaran dengan pengenalan sistem kultur, sistem tanaman paksa, sistem rudi kopi 1830. Disusuli dengan dasar liberal, tujuan buka Indonesia kepada pengusaha swasta dan mengurangkan penlibatan kerajaan Belanda. Sistem kultur petani hasilkan 1/5 tanah untuk tanaman ekspor seperti nila, kopi dan tebu. Monopoli Belanda. Berikut merupakan kajian sistem pemerintahan bagi Indonesia dari sebelum kemerdekaan sehingga sekarang. Masalah penting yang boleh mempengaruhi negara di Indonesia. Antaranya sampah, banjir, sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara, kerosakan ekosistem laut, masalah air bersih, kerosakan hutan, hakisan dan pencemaran tanah. Assalamualaikum. Saya Khairiliana binti Kamarudin, nombor metrik 258121. Saya akan membentangkan berkaitan pembentukan Singapura, iaitu latar belakang Singapura, di mana Singapura ditubuhkan pada 29 Januari 1819. Politik di Singapura telah didominasikan oleh People Action Party (PAP) sejak pemilihan umum 1959 ketika Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura.
ketika Singapura memiliki pemerintahan sendiri dalam kerajaan Inggeris. Singapura meninggalkan persemakmuran Inggeris pada tahun 1963 untuk bergabung dengan Federal Malaysia, namun diusir dari federasi pada 7 Ogos 1965 setelah Lee Kuan Yew tidak setuju dengan pemerintah federal di Kuala Lumpur dan telah mencapai kemerdekaannya pada 9 Ogos 1965. Seterusnya, sistem pemerintahan Singapura. Bentuk pemerintahan negara Singapura adalah republik di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Bentuk negara kesatuan Singapura adalah pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintahan yang diserah konstitusi pada satuan-satuan atau pemerintah yang lebih kecil. Dalam hal ini, bentuk negara Singapura adalah kesatuan. Seterusnya, sistem partai di Singapura. Sistem kepartaian di Singapura adalah multi-partai, namun dalam prosesnya hanya ada satu partai sahaja yang mendominasi dan juga turut mengatur parlimen atau Dewan Legislatif di Singapura, iaitu People Action Party. Seterusnya, Badan Eksekutif di Singapura. Kekuasaan eksekutif ada di tangan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Perdana Menteri memimpin kabinet secara kolektif dan bertanggungjawab kepada Parlimen. Menteri diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri. Seterusnya, Badan Legislatif di Singapura. Parlimen Singapura adalah penguasa legislatif di Singapura dengan Presiden sebagai ketua. Tugas utama Parlimen Legislatif Singapura adalah mengundang undang-undang yang mengatur negara. Proses pembuatan undang-undang dimulai dengan rancangan undang-undang yang biasa disusun oleh pejabat-pejabat hukum pemerintah. Seterusnya, Badan Yudikatif di Singapura. Kekuasaan penuh peradilan di Singapura dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta peradilan bawahan oleh Konstitusi Singapura. Mahkamah Agung terdiri dari pengadilan banding dan pengadilan tinggi. Yang terakhir, Konstitusi Singapura. Undang-undang tertinggi, Supreme Law. Konstitusi adalah undang-undang yang tertinggi di Singapura. Diamalkan bahawa setiap peraturan yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal. Ketentuan dalam konstitusi hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan 2/3 suara dari jumlah keseluruhan anggota Parlimen terpilih. Konstitusi menjamin kebebasan seseorang, pelarangan perbudakan dan kerja paksa, perlindungan yang sama, larangan pembuangan dan kebebasan bergerak, kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama dan hak atas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Mayazid, nombor matrik 258044. Saya akan membentangkan berkenaan sistem pentadbiran Singapura mengikut peredaran masa. Okey, bagi zaman pemerintahan British tahun 1826 hingga 1867, dia ditadbir oleh Presiden. Lokasi strategik sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, dan Singapura ia menjadi sebahagian jajahan British yang dikenali sebagai negeri-negeri selat. Kemudian Perang Dunia Kedua dan zaman pasca perang dari tahun 1942 hingga 1955. Pada Perang Dunia Kedua, serangan tentera Diraja Jepun terhadap Tanah Melayu memuncak dengan pertempuran Singapura. Singapura dinamai semula sebagai Pulau Shannon ataupun Shanatu yang bermaksud Pulau Selatan yang diraih pada zaman Showa. Kerajaan British telah membenarkan Singapura mengadakan pilihan raya umum pertamanya pada tahun 1955 yang dibenangi oleh calon pro-kemerdekaan David Marshall, Ketua Parti Barisan Buruh yang menjadi Ketua Menteri. Bagi tahap kemerdekaan iaitu pada sejak 1965, Singapura secara rasminya mencapai kedaulatan pada 9 Ogos 1965.
bin Ishak mengangkat sumpah selaku Presiden, manakala Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Pada tahun 1990, Goh Chak Tong mengganti Lee sebagai Perdana Menteri. Sepanjang tempoh jawatannya, negara berdepan dengan krisis kewangan Asia pada tahun 1997, wabak SARS pada tahun 2003 dan ancaman keganasan Jemaah Islamiyah. Pada tahun 2004, Lee Hsien Loong, anak sulung Lee Kuan Yew, menjadi Perdana Menteri ketiga. Diwarisi dari penjajahan Inggeris dan banyak menerapkan unsur-unsur undang-undang Inggeris, namun undang-undang Singapura nampaknya sudah menyimpang dari tradisi itu sejak merdeka. Okey, seterusnya ke maklumat semasa di Singapura. Singapura lancar ladang solar terapung terbesar di dunia pada tarikh 14 Julai 2021. Projek ladang solar terapung Singapura terdiri daripada 122,000 panel solar yang akan menghasilkan tenaga elektrik mencukupi untuk menggerakkan 5 loji rawatan airnya. Seterusnya. Isu keselamatan ruang udara dan sepadan negara. Pelaksanaan tata cara sistem pendaratan instrumen ILS di antara Singapura dan Malaysia yang menimbulkan konflik kedua-dua negara. Republik itu juga mendakwa bahawa Malaysia baru-baru ini dikatakan mengambil langkah untuk memperluaskan had pelabuhan Johor Bahru melalui cara menceroboh perairan wilayah Singapura sekitar luas. Seterusnya, saya akan membincangkan subtopik menjelaskan sebarang masalah ketara yang mungkin memberi kesan kepada negara Singapura, iaitu berkenaan perebutan batu putih di antara Singapura dan Malaysia lah. Berikut adalah kronologi batu putih. Assalamualaikum. Saya Suryanti Mansur, 258-135. Saya ingin membentangkan tajuk perbandingan kedua-dua negara. Dari segi penjelasan yang dibentangkan di atas, dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa perbezaan dan persamaan sistem pemerintahan Indonesia dan Singapura, iaitu Indonesia dan Singapura memiliki bentuk pemerintahan yang sama, iaitu republik. Pada bentuk negara Indonesia dan Singapura juga memiliki bentuk negara yang sama, iaitu kesatuan. Badan eksekutif di negara Indonesia adalah Presiden bagi ketua negara dan pemerintahan. Sedangkan di Singapura, badan eksekutifnya adalah Perdana Menteri. Seterusnya, badan perundangan di Indonesia ialah Majlis Permusyawaratan Rakyat MPR yang terdiri daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD, manakala di Singapura badan perundangannya adalah Parlimen. Badan kehakiman di Indonesia ialah Mahkamah Agung bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya, manakala Singapura adalah Mahkamah Agung serta keadilan bawahan oleh Perlembagaan Singapura. Yang terakhir, perlembagaan di Indonesia dan Singapura sama, iaitu Undang-Undang Dasar UUD. Namun di Indonesia perlembagaannya ialah UUD 1945 dan Singapura UUD sahaja.